Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni dekat luar Nak cerita pasal apa ni? Nak cerita sikit pasal kehairanan saya untuk saya kongsi dengan anda. Kenapa proposal defense menjadi suatu igawan? Saya sendiri beranggapan personal bahawa proposal defense sepatutnya menjadi suatu saat yang dinanti-nantikan, satu yang memberikan kita kegembiraan. Kenapa? Kerana kita telah pun bersedia untuk mempersembahkan apa yang bakal kita buat. Okey, sudah pasti dengan bantuan daripada supervisor memberikan nasihat-nasihat yang berguna, dan kita akan mempersembahkan pula dalam kekhalayak yang lebih ramai di kalangan ahli fakulti, okey, untuk melihat kajian kita dan memberikan pandangan supaya ia menjadi kajian yang sesuai di peringkat master dan PhD, mempunyai academic merit, rigorous, dan mempunyai direction yang jelas, dan dapat dilihat contributionnya kepada knowledge setelah mendapat pandangan daripada panel. Okey, jadi setelah kita membina rangka kajian, maybe katalah 2 semester, kita dah faham statistik pada semester pertama. Okey, pada semester kedua, sekurang-kurangnya kita dah ada direction apa yang kita nak buat walaupun kita belum mendalaminya. Katalah kita nak buat satu predictive model. Okey, maka kita melihat kesesuaian menggunakan Smart PLS sebagai metod untuk kita jadikan analisis, dan dah tentulah kita perlukan questionnaire. Okey, jadi dengan membuat latar belakang literature yang ringkas, kita telah mendapati beberapa variable yang sesuai untuk kita membina questionnaire. Kemudian kita jalankan umpamanya Smart PLS ataupun Structural Equation Model. Jadi kita nak mempersembahkan kepada khalayak bahawa ini yang bakal kita buat. Is there something that can be added to this research? Dan sudah pasti supervisor telah memberikan pandangan selama 2 semester, bukan 2 hari atau 2 jam, 2 semester. Takkan 2 semester kita adakan 2 pertemuan, sekurang-kurangnya katalah 10 ataupun 20 pertemuan. Okey, jadi bila kita bentang dalam fakulti, sepatutnya ia sesuatu situasi kejayaan peringkat pertama kita untuk membentangkan satu blueprint kepada apa yang kita buat. Dan postgraduate sepatutnya ramai-ramai hadir. Tak ramai pun tak apalah, 30-40 orang hadir pun dah cukup daripada ratusan yang ada, untuk belajar sesuatu, bertanya sesuatu, memberikan pandangan sesuatu kepada proposal presentation yang kita lakukan. Dan sudah pastilah kita ada beberapa orang pensyarah yang lain. Tetapi malangnya apa yang berlaku, kita ada 2 panel dan juga supervisor yang di-mute kan, tak boleh kata apa-apa, dan ia seperti Viva. Okey, di mana panel akan memberikan pandangannya yang kadang-kadang sampai ke tahap kita telah melakukan banyak kesalahan untuk mempertahankan daripada persembahan kita. Didapati banyak aspek yang kita maybe gagal mempertahankannya kerana maybe tidak jelas, maybe tidak mantap, tidak cukup citation, tidak cukup rujukan, tidak ada perbandingan itu dan ini. Banyak perkara-perkara yang rasanya kita boleh KIV dulu. Okey, yang paling penting sebagai expert yang di depan kita, dia sepatutnya bila melihat rangka kajian kita, dia telah pun mengetahui hala tuju kajian ini. Sebab tu dia seorang expert. Kita tak panggil lah mereka yang tak expert kan, dan mereka boleh memberikan direction untuk memantapkan lagi apa yang perlu kita buat dengan kehadiran supervisor yang akan membuat catatan dan sebagainya. Okey, jadi itu satu kemeriahan, okey, untuk kita meraihkan pandangan orang lain yang kita percayai, dan itu memberikan kita kekuatan dan keyakinan untuk meneruskan kajian kita kepada the next level.
Okey, barulah kita serius menyediakan pembacaan setelah pandangan-pandangan itu memberikan kita room of improvement. Katalah kita dapat 3 variable. Dia kata 3 variable tak cukup. Kenapa tak buat sampai 5 variable untuk kita uji predictive model kita? Okey, kita pun cari lagi 2 variable. It's fine. Kalau dikatakan apa yang awak buat ni sebenarnya bukannya predictive analysis, tapi lebih kepada confirmatory. Jadi saya mencadangkan awak buat structural equation model. Jadi kita dah tahu bahawa kita kena buat structural equation model, kita pun tak sabar-sabar lagi lepas daripada proposal defense itu untuk ikut siri-siri khusus yang berkaitan dengan struktur equation model, berguru dengan Prof Zainuddin Awang, berguru dengan Prof Bahaman, okey, dan juga berguru dengan orang-orang yang tertentu untuk kita mantapkan pemahaman kita. Ia satu kemeriahan, keseronokan. Okey, seperti kita ibaratnya dah mandi, okey, basically dah bersih, nak masuk pula makeup room. Jadi mereka nak makeup kita semua, kita seronok keluar sebagai seorang yang lebih ceria. Itu yang saya impikan suasana. Okey, kehadiran panel yang menjadi rakan kawan dalam research team kita, okey, yang memberikan pandangan-pandangan yang memantapkan apa yang kita buat. Okey, pertamanya memastikan ianya researchable, kedua memastikan dia ada academic merit, ketiga pastikan dia cukup rigorous, keempat ada elemen-elemen maybe kita overlook yang dapat diberikan pandangan oleh panel-panel. Okey, jadi satu kemeriahan kepada kita. Okey, tetapi saya tak dapat rasa itu kemeriahan. Saya sebagai supervisor pun kadang-kadang rasa macam kesian dengan student. Okey, kadang-kadang terpas tukar tajuk. Bukan tukar teori, bukan tukar analisis, tukar tajuk. Kena proposal defend. Okey, perkara-perkara yang sangat menakutkan setelah mereka buang masa yang banyak untuk menjadikan proposal tersebut. Okey, sebab itulah proposal tak sepatutnya berakhir dengan pelajar kena buat balik, kena present balik. Worst come to worst, segala komen telah pun diberi dan pelajar akan terus kajiannya berdasarkan komen-komen tersebut. Tidak perlu lagi ada proposal defense yang kedua. Itu sebenarnya demotivated mereka. Kita mengharapkan kajian yang berkualiti, sepatutnya kita benarkan mereka berjumpa dengan supervisor, berbincang semula, mengatur langkah baru, tetapi telah mendapat pandangan daripada pihak-pihak yang sepatutnya memberikan pandangan. The whole faculty, mereka anak didik kita, mereka student kita, mereka ahli fakulti kita. Kita kena bantu mereka. Okey, jadi memberikan proposal defense tu bagi mereka yang tidak merasainya satu pengalaman yang sangat sakit dan perit, yang saya tidak nampak pun apa kelebihannya. Okey, ada kalanya kita present balik panel, maybe lah selepas satu semester kita present balik, panel pun upgrade knowledge dia, upgrade pengetahuan dia, banyak pula isu baru yang dia fahami, maka dia pun akan komen lagi proposal yang dipresentkan semula. Jadi perkara itu tidak akan mendatangkan apa-apa. Pelajar perlukan masa yang mencukupi untuk memulakan kajian, menulis, mengkaji, menganalisis, mengikuti kelas-kelas yang mereka maybe tak dapat di fakulti, di college tempat mereka belajar ataupun di mana-mana, untuk mereka atur langkah yang lebih jelas. Sebab itulah proposal defense itu sepatutnya bersifat satu kemeriahan yang ditunggu-tunggu oleh supervisor untuk anak muridnya mendapat tambahan-tambahan yang bermakna daripada apa yang maybe mereka telah bincangkan. Dia bayangkan 3 orang panel, 3 orang supervisor, bukan seorang supervisor, 3 orang supervisor. Kemudian 3 orang supervisor ni hanya dengan beberapa komen sahaja daripada panel terus out untuk buat kajian yang tajuknya ditukar. Okey, saya tidak mengatakan tajuk tidak boleh ditukar, tetapi menukar tajuk itu tentulah sesuatu yang boleh menyebabkan pelajar itu bersedia untuk meneruskan kajian dia. Bukan tukar tajuk, pelajar kena present balik, kena defend balik. Jadi itu satu yang sangat sedih lah dan tak sepatutnya berlaku. Jadi kemeriahan proposal defense itu sepatutnya satu kemeriahan yang menjadi
motivasi pelajar untuk menyediakan proposal yang baik. Okey, seronok untuk menyediakan proposal yang baik supaya dapat diberikan tambahan-tambahan added value yang baru. Okey, ini bukan Viva di mana mereka telah pun bersedia dengan segala pengetahuan melalui pengalaman menjalankan kajian. Ini hanya proposal defense baru. Sepatutnya berilah mereka peluang untuk memulakan kajian seawal mungkin. Okey, itu saja. Mudah-mudahan dapat sedikit manfaatnya. Assalamualaikum. I love you. Bye-bye.